ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like, comment, share video-video Abel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Siapa yang belum subscribe lagi, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Hari ni Abel nak cerita kisah seorang pencari herba atau pencari akar kayu, nama dia Pak Tam. Tapi Pak Tam ni dah lama dah meninggal dunia. Cerita ni diceritakan oleh anak dia. Jadi tak tahu sejauh mana kebenaran cerita ni. Anggaplah cerita yang Abel ceritakan ni sebagai hiburan. Jangan ambil serius, jangan duk terfikir-fikir, jangan duk pening-pening, jangan duk migraine-migraine, duk fikir pasal bunian lah. Ini cerita Pak Tam ni dia masuk ke kampung bunian di sebuah hutan di Negeri Pahang. Jadi anak dia ni tak pagi Abel bagi tahu kampung dia, dah tak bagi tahu nama kawasan hutan ni lah. Jadi dia lokasi ni Abel nak bagi tahu lah. Dia terletak di tengah-tengah Negeri Pahang. Pandai-pandai lah nak tengok map seberapa kan. Jadi zaman ni tahun 80, tugas dia ni adalah membuat minyak herba ataupun membuat minyak ubat lah. Jadi minyak herba atau minyak ubat ni biasa kalau kita tengok kat kedai-kedai yang dalam botol kaca ni kan, kadang-kadang ada akar-akar kayu dalam tu, ada color, kadang-kadang color warna merah, ada kadang-kadang color warna hijau. Dan minyak angin ni ataupun minyak herba ni banyak kegunaan dia lah. Selain daripada minyak herba ni, Pak Tam ni dia juga buat minyak pati kambing gurun. Jadi tak tahu daripada mana dia dapat stok. Biasa dia akan gunakan tulang dengan kepala kambing gurun ni, dia rendam dalam minyak dan dia campurlah beberapa herba untuk jadikan minyak ubat. Minyak ubat kambing gurun ni sangat mujarab. Kalau kita terkena paku, kita terkena pisau, kita letak aja minyak kambing gurun ni, dia cepat berhenti pendarahan dan cepat sembuh. Dia lebih kurang minyak gamak lah, mungkin dia lebih baik lagi pada minyak gamak. Itu pada teori Abel lah. Dan kebiasaan Pak Tam ni dia cari herba, cari kayu-kayu herba ni di sekitar rumah dia lah. Mungkin dalam sekitar 500-600 meter. Kawasan rumah dia ni memang kawasan kampung dan kawasan hutan agak tebal juga. Dan satu hari tu dia teringin nak cari akar kayu di tempat lain, kira-kira di kampung sebelah lah, dalam 3-4 kilometer daripada rumah dia. Jadi masa tu dia tak ada motor, memang dia bawa basikal lah. Dia tunggang basikal je, dia gatih basikal lah, dia gatih basikal. Dan dia sampailah di kampung sebelah ni tempat dia nak cari herba. Jadi kawasan ni memang kawasan berbukit. Dan first time dia masuk kat sini sebab dia dengar cerita dekat sini ada akar-akar kayu yang dia nak carilah. Dan dia bawa lah satu beg di belakang dia ni untuk letak herba-herba ataupun akar kayu yang dia akan jumpa nantilah. Jadi berbekalkan parang, Pak Tam ni dia masuk ke dalam hutan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adalah doa dia, tak tahulah dia baca doa apa, dia tak tahu. Dan dia masuk ke dalam hutan ni, dia cari apa yang ni dia nak ni, dia jumpa. Lama juga dia dalam hutan, 3-4 jam. Dan bila dia dongok kepala atas langit ni, dia dah dapat semua apa dia nak. Dia dongok kepala atas langit ni, dia tengok matahari ni dah tergelincir, dah condong dah ke sebelah barat. Jadi tahulah dia dah masuk waktu zuhur. Jadi masa tu dia kata dia berjalan sikit lagi, dia nak cari kawasan anak sungai lah. Dia nak sembahyang, dia nak makan semua. Dan sampai di satu kawasan ni memang betul ada anak sungai. Dia kata cantik tempat ni bila dia masuk je, dengan ada pokok-pokok besarnya dan ada anak sungai dengan batu-batu halus. Batu halus ada, batu kasar ada, warna putih ada, warna hitam. Dia kata kena cahaya matahari
memantulkan cahaya batu-batu ni. Dia rasa sangat cantik, macam dalam lukisan. Dia rasa macam di awan-awangan. Dia kata tak tahu kenapa hutan tu dia rasa lain macam. Tempat yang dia baru masuk ni dia rasa lain macam. Dia kata aku tak boleh lama ni, aku nak makan, aku nak ambil semayang, nak semayang dan nak tu baliklah. Dia takut benda buruk berlaku sebab dia rasa lain. Dia kata bila dia masuk kawasan yang anak sungai cantik ni, binatang-binatang pun tak ada bunyi, senyap saja. Jadi dia tawakal je lah. Dia kata tak apalah, dia tawakal, dia percaya Allah nak tolong dia. Dan dia makan dulu. Dia keluarkan bekal dia, bekal ubi kayu, cicah nyo ataupun cicah kelapa yang dibuat oleh isteri dia. Dan bila dia siap makan ni, dia pergi ambil semayang dan dia tunaikan semayang zuhur 4 rakaat. Selepas dia bagi salam ni, tiba-tiba dia tengok daripada dalam hutan ni keluar seorang nenek. Seorang nenek dah agak bongkok dah, tapi dekat atas belakang nenek ni ada satu bakul. Bakul ni bakul daripada rotan, anyaman rotan tu dia buat bakul. Dia pikul dekat atas belakang dia, dan di dalam bakul ni penuh dengan sayur, penuh dengan pucuk paku. Jadi masa tu Pak Tam ni agak terkejut jugalah, tiba-tiba keluar nenek tua daripada dalam hutan. Tapi dia masa tu dia tak fikir buruk lagi lah, dia tak fikir negatif lagi. Dia kata mungkin orang sekitar sini kot, ada kampung kot kawasan ni, dia kata. Dan perempuan nenek ni bagi salam kat dia, dan Pak Tam ni jawab salam. Nenek ni tanya, anak ni daripada mana, nak ke mana? Anak ni dah masuk dalam kawasan kampung kami dah, dia kata. Jadi Pak Tam kata minta maaf lah nek, dia kata saya tak tahu. Dia kata saya cari herba ni, saya daripada kampung sebelah, saya cari herba sebab kerja saya ni buat minyak herba. Saya ni first time masuk kawasan ni, jadi saya minta maaf kalau saya tersalah masuk kawasan nenek. Jadi nenek ni senyum. Nenek ni kata tak apa, tak ada masalah pun, baguslah cari herba kat sini, buat minyak angin ni, bantu manusia ni bagus. Dia kata tapi jangan pergi ke kawasan bukit sebelah sana. Atas bukit sebelah sana dia tunjuk kawasan matahari jatuh ni, maknanya dia kawasan barat. Kawasan ni ada perkampungan orang-orang jahat. Dia kata orang atas bukit ni semua jahat. Dia kata nenek takut anak nanti pergi kawasan tu, nanti kena culik ke, kena sembunyikan dekat orang-orang jahat ni. Dia kata susah. Dia kata nenek ni undang Pak Tam ni masuk ke kampung dia. Pak Tam ni dia macam terpukau, macam dipukau bila nenek ni ajak dia melawat kampung nenek ni lah. Jadi nenek ni tunjuk, dia kata kampung nenek ni tak jauh ni, depan ni saja. Dia tunjuk dan nampak 2 pokok besar, seolah-olah 2 pokok besar ni pintu gerbang nak masuk ke kampung nenek ni lah. Dia kata tadi dia sebelum semayang ni dia tengok kat situ, tak nampak pula ada 2 pokok besar yang macam pintu gerbang ni. Jadi dia macam kena pukau, dia ikut nenek ni daripada belakang. Jadi sampailah di sebalik ataupun melepasi 2 pokok besar ni, dia tengok padang yang luas seolah-olah padang bola, pasir hijau. Dia kata berjalan punya berjalan sampailah di hujung padang bola ni ada perkampungan, ada pokok kelapa, ada pokok pinang, ada pokok itu, pokok ini, tinggi-tinggi pokok. Dan di bawah-bawah pokok ni ada deretan macam orang meniaga. Kiri kanan ni macam pasar tani. Dia kata mula dia masuk kawasan ni, orang yang meniaga tu semua tegur dia daripada mana, nama apa, nak ke mana semua kan. Jadi dia cakap, dia kata bagusnya orang kampung ni memang sangat mesra. Tegur seolah-olah dia tetamu. Ada, dia kata sampai orang kampung yang tengah meniaga ni, holo dia kuih, holo dia sate. Dia kata dia orang ni meniaga ni macam tempat kita. Ada jual sate, jual hapam balik, jual kuih muih semua, jual sayur, jual ayam apa semua. Jadi dia masuk kawasan ni, dia ikut nenek. Jadi nenek ni senyum je lah bila orang duk tegur itu, tegur ini. Dan lepas pada kawasan ataupun pasar ni, masuklah kawasan rumah. Dia kata rumah ni, kawasan rumah ni memang diperbuat daripada kayu, ada diperbuat daripada batu. Dan ni yang unik, rumah hujung sekali ni dia dibuat daripada
pokok-pokok besar, faham? Dia pokok-pokok besar ni dia macam dipotong dan dia susun-susun jadi rumah. Memang rumah ni antara rumah yang paling cantik. Nenek bagi tahu inilah rumah penghulu kampung kami. Dia ceritalah nama penghulu ni Mokhtar. Jadi nenek ni dia bawa lah si Pak Tam ni pergi ke rumah penghulu. Masa melalui rumah penghulu ni, ada lagi orang tegur dia, apa orang yang duduk dekat serambi rumah, ada yang duduk kat serambi ni tegur dia apa semua. Dan Mokhtar ni, penghulu Mokhtar ni duduk berdiri di hadapan rumah dia lah, dan dia panggil si Pak Tam ni, jemput Pak Tam ni naik atas rumah dia lah. Jadi Pak Tam kata tak apalah Tok, dia kata kita duduk kat bawah ni lah. Jadi si penghulu ni Mokhtar ni, dia kata tak apalah, mari duduk dekat serambi, dia kata mari duduk kat beranda rumah dia lah. Jadi masa tu dia duduk kat beranda rumahnya dengan nenek tu ada semua. Jadi penghulu ni dia tanyalah, dia kata daripada mana, nak ke mana semua. Dan sambil disampuk-sampuk oleh nenek ni, katalah dia jumpa Pak Tam ni tengah cari herba. Jadi penghulu ni kata hati-hatilah cari herba. Macam nenek ni cerita, dia kata kampung sebelah ni ada masyarakat yang jahat lah. Dia kata nasib baik awak tak masuk kampung tu. Dia kata sekarang ni awak dah termasuk di kampung kami. Jadi bila awak termasuk di kampung kami ni, dia kata kami seronok jugalah dapat berkenalan apa semua, dia kata. Dan masa tu penghulu Mokhtar ni dia panggil anak buah dia suruh panggil seorang lelaki bernama Husin. Jadi si Pak Tam ni pelik juga, kenapa pula tiba-tiba penghulu Mokhtar ni suruh panggil Husin. Jadi tak lama lepas tu Husin ni datang, bersalam apa semua dengan Mokhtar semua kan. Salam-salam apa semua dan sembang macam biasa. Dia kata duduk mana apa semua. Jadi Pak Tam ni ceritalah apa yang dia cerita-cerita sebelum ni. Kampung dia nama apa, mari sini buat apa, anak bini dia, anak berapa orang semua, dia cerita-cerita. Husin ni dia cerita, dia kata awak ni dah termasuk di kampung Bunian. Dan dia kata saya ni, orang ni dah lama dah duduk sini. Saya dulu macam awak lah, tapi saya berkahwin dengan orang dekat dalam kampung ni, dan saya dah ada anak pinak, ada beranak pinak dekat sini. Saya pun dah lama dah, dia kata sebelum sampai ke Menih lagi saya masuk ke kampung ni, dan saya dah jadi sebahagian daripada keluarga Bunian kat sini lah. Jadi masa tu si Pak Tam ni dia macam terkejut. Masa tu mata Pak Tam ni dia duduk melilau-lilau tengok keadaan sekeliling. Dia kata orang sini memang peramah, rajin, baik-baik apa semua, ada yang tanam sayur, ada yang tuai padi apa semua. Dia kata seronok tengok kampung ni, dan dia terpandang sebuah masjid, dan dia peliknya masjid ni sebiji sama dengan masjid yang ada di kampung dia lah. Jadi masa tu dia tanya penghulu Mokhtar ni, dia kata masjid ni sama dengan masjid kampung saya, dengan kubah kalau kuningnya depan masjidnya, ada tempayan 3 biji ni. Dia kata mereka bentuk ni sama. Jadi penghulu Mokhtar ni dia kata memanglah sama. Dia kata tukang ni tiru seni bina masjid di kampung awak, dia kata. Jadi sebiji nampak. Jadi dia macam teruja dengan keadaan sekeliling. Dan masa tu nenek ni dia minta dirilah. Dia kata Tok Penghulu, dia kata nak minta dirilah. Dia kata saya nak bawa balik orang ni. Dia kata sebab dia pun tetamu saya juga, dia kata. Jadi Pak Tam ni dia bersalam dengan penghulu, dia bersalam dengan Husin semua ni. Dan dia ikutlah nenek ni balik ke rumah dia. Jadi masa balik ke rumah nenek ni jamu dia makan nasi. Dia kata yang peliknya kat kampung Bunian ni, nenek ni dia masak nasi sekejap, dia masak nasi dengan sayur pucuk paku, dengan ikan masin dalam pinggan dia tak habis makan nasi. Bila nasi ni kurang, dia akan bertambah nasi, ikan kering yang dia makan ni tak habis-habis, ikan masin yang dia makan ni tak habis-habis. Tu benda tu pelik. Dan dia sampai kenyang. Bila dia sampai kenyang ni, dia cuci mulut apa semua, duduk sejak lepas tu dia bersembang dengan nenek ni. Dia kata, Nek boleh tak bagi saya apa-apa ilmu lah untuk saya nak ubatkan orang apa semua. Jadi nenek ni bagi tahu dia kata awak nak buat apa ilmu, awak dah pandai berubat orang,
awak dah pandai dah mengurut orang, dia kata dah pandai dah buat minyak ubat, minyak herba ni, awak nak ilmu apa lagi? Keturunan awak ni memang keturunan pandai berubat, dia kata. Jadi betul lah Pak Tam ni keturunan dia ni, dia daripada ayah dia, daripada nenek dia, daripada datuk dia ni, perubatan tradisional lah, macam orang patah apa semua, orang terseliuh apa semua, dia boleh buat kerja macam tu lah. Jadi lepas makan, lepas berborak semua ni, lepas berbuah-buah semua ni, Pak Tam ni dia bagi tahu nenek ni, dia kata dia nak balik ke rumah dia lah, nak balik ke kampung dia. Nenek dia kata tak apalah, dia kata nak balik ke kampung, dia kata nanti nenek hantar. Jadi selepas sembahyang asar hari tu, nenek ni dia hantar Pak Tam ni balik ke tempat Pak Tam sembahyang tadi lah. Memang betul dia, bila dia berjalan-jalan ni, lepas pada padang tu rupanya Pak Tam ni dia tengok belakang kiri kanan, nenek ni dia tak ada, dan rupanya dia terbaring ataupun dia bersandar dekat pokok tempat dia sembahyang tadi. Rupanya dia mimpi, dan dalam mimpi ni dia rasa memang betul, memang real dia orang panggil dia mengalami situasi ni lah. Mana dia macam mimpi ni, macam mimpi betul. Jadi itulah cerita yang diceritakan kepada Abel. Jauh mana kebenaran dia ni Abel tak tahu, tapi anggaplah cerita ni sebagai cerita hiburan sajalah.